Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Farah akan menerangkan kepada murid-murid tentang tajuk pengawetan makanan, subtopik kerosakan makanan. Apakah maksud pengawetan makanan? Maksud pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Dalam subtopik kerosakan makanan, murid-murid akan belajar yang pertama ciri-ciri makanan rosak dan yang kedua punca kerosakan makanan. Ciri-ciri makanan rosak. Bagaimanakah kita dapat pastikan makanan tersebut rosak dan tidak selamat untuk dimakan? Yang pertama, makanan yang rosak dapat dilihat, dapat diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan. Biasanya makanan yang rosak ni berbuih, berubah warna dan juga berkulat. Dari segi bau. Bau biasanya makanan yang rosak ni menghasilkan bau yang busuk. Dari rasa, kita akan rasa masam apabila kita makan makanan yang dah rosak. Dari sentuhan pula, apabila makanan tersebut rosak, biasanya kita rasa makanan tersebut lembik dan juga berlendir. Ciri-ciri makanan rosak yang pertama, daging, ayam dan ikan. Untuk daging, sama ada daging ayam ataupun daging kambing, lembu dan sebagainya. Daging yang rosak akan bertukar warna kehitaman, menghasilkan bau yang busuk dan juga berlendir. Bagi ikan pula, kita dapat perhatikan mata ikan menjadi warna merah, berbau busuk, berlendir dan berubah tekstur menjadi lembik. Untuk nasi, roti dan kek, nasi yang tak habis tu biasanya dia akan menjadi lembik. Lembik, berlendir dan berair, bertumpuk hitam ataupun berkulat dan juga berbau busuk. Roti dan juga kek, juga sama, bertumpuk hitam ataupun berkulat dan menghasilkan bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Rasa yang tidak sedap, bau yang busuk. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk buah-buahan, kalau kamu tengok contoh di sini, buah-buahan tersebut, yang pertama kita boleh nampak berkulat. Berkulat, kemudian menjadi lembik dan juga berubah warna. Lembik, berair dan berubah warna. Untuk sayur-sayuran pula pun sama, berubah warna menjadi kekuningan, daripada hijau jadi kuning. Kemudian berkulat, layu, lembik dan juga berlendir. Untuk susu. Macam mana kita nak tahu susu tu dah rosak ataupun dah basi? Yang pertama, susu yang rosak ni berbau busuk. Yang kedua, apabila kita minum, kita boleh rasa masam, berbuih-buih, dan juga berketul-ketul. Susu ni yang berketul-ketul tu biasanya terapung di bahagian atas. Dari sini kita dah dapat tahu susu ni adalah susu yang dah basi. Apakah punca kerosakan makanan? Punca kerosakan makanan adalah datangnya daripada mikroorganisma jenis bakteria dan juga fungi. Berikut adalah contoh bakteria yang merosakkan makanan, iaitu Salmonella dan juga E. coli. Ini adalah contoh fungi yang merosakkan makanan. Biasanya kita boleh jumpa ni, kulapuk di atas roti. Bakteria dan fungi bertumbuh dengan baik di atas makanan lembab yang terdedah di udara. Proses perebutan oleh mikroorganisma di atas makanan ini menghasilkan bahan toksik yang menyebabkan makanan berbau dan rasa yang tidak menyenangkan.
Okey. Makanan yang dah basi jika dimakan akan menyebabkan kita sakit perut ataupun keracunan makanan. Oleh itu, cikgu harap murid-murid berhati-hati semasa memilih makanan dan pastikan makanan yang dimakan adalah makanan yang masih lagi selamat dan tidak rosak untuk mengelakkan murid-murid sakit perut ataupun keracunan makanan. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.